Didik TV KPM. Anda menyaksikan Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan khas pakaian wanita tingkatan 4. Seperti yang dijanjikan, kita akan belajar bagaimana cara nak membuat seluar palazzo. Jadi Cikgu Supardi sudah berjanji kan? Ya, saya. Maka kita boleh mulakan kelas dan pembelajaran kita. Teruskan Cikgu. Okey, baiklah. Okey, sebelum tu saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakar. Okey, yang pertama semestinya kertas. Okey, kita perlukan kertas. Okey, yang kedua kita perlukan pensel. Pensel. Okay, pensel. Baik. Kemudian kita perlukan pen yang berwarna saiz 1.0 ataupun 0.8. Pen cair ni. Okey, kemudian pemadam dan ini adalah merupakan satu kaedah alternatif yang saya gunakan untuk pelajar pendidikan khas bagi memudahkan mereka untuk melakar apa-apa pakaianlah, jenis pakaian. Okey. Mungkin Yuyu boleh tunjukkan juga kepada mereka. Okey, kalau kamera boleh tunjukkan di sini, ini adalah pembaris khas bagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Supardi sebentar tadi. Jadi pembaris khas ini akan memudahkan murid-murid semua untuk melakar. Maksudnya jika tidak berseni sangat tangan tu, boleh saja melorikkan pensel mengikut corak dan juga bentuk pembaris ini. Ini memudahkan ya Cikgu? Ya, sangat memudahkan. Sebab saya pun akan menggunakan benda ni sebab saya pun tak seni sangat. Jadi saya menggunakan benda ni, kaedah ni untuk memudahkan saya melakar apa yang saya nak jahit sebelum menjahit. Ini adalah langkah yang pertama sebelum untuk kita menjahit. Kita kena lakar dulu. Baik. Jadi kalau Yuyu boleh terangkan sekali lagi kepada murid-murid, kita memerlukan selai kertas, pensel yang bersesuaian, 2B yang terbaik ya Cikgu. 2B yang 2B, terbaik. sebuah ataupun sebatang pen hitam dan juga pembaris ataupun pembaris khas ini untuk melakar. Jadi Cikgu, apa kata Cikgu mula tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan pembaris ini? Okey, baiklah. Okay, yang pertama sekali, kita ambil, ini adalah dipanggil krokis. Okey, krokis, orang akan pakai krokis. Okey, untuk melakar ni kita kena lakar bahagian hadapan dengan bahagian belakang. Seperti yang dalam image yang ini itu. yang ditunjukkan ni. Ada bahagian hadapan dengan bahagian belakang. Okey, so jadi kita akan ikut sahaja bentuk krokis ni. Okay. Maksudnya murid-murid perlu melukis dua lah kiranya, bahagian depan dan juga bahagian belakang. Betul kan Cikgu? Ya, sangat mudah. Cikgu, di mana agaknya murid-murid boleh dapatkan pembaris istimewa ni? Okey, untuk pembaris ni kita boleh dapatkan di pembelian di atas talian. Okey. Jadi maksudnya kalau di kedai-kedai alat tulis jarang sekali lah dapatkannya. Agak susahlah nak cari. Agak susah. Agak susah nak cari. Baik. Jadi cikgu nampak macam dah siap je. Okey, ini adalah so kita kena buat dua. Hadapan dengan belakang. Baik. Okey. Kita ikut sahaja corak yang sangat memudahkan untuk pelajar-pelajar, terutamanya pelajar pendidikan khas. Sebab yang bermasalah motor halus kan, betul kan pelajar ni. Okey, so ini sangat mudah ya cikgu. Okey, ya, sangat mudah. Lazimnya cikgu kata kalau pelajar tu mengalami kesukaran untuk menggunakan pembaris ini sekalipun, adakah mereka boleh diberi panduan dengan cara memegang tangan mereka agar mereka boleh mengikut corak yang sepatutnya? Sebab ini menengah atas, okey, so dia memang sangat memudahkanlah benda ni. Ini sangat memudahkan. Lazimnya mereka sudah terlatih untuk memegang pensel dengan baik dan sebagainya. Sebab ini menengah atas kan. Cikgu, saya pun nak cuba juga. Ini ada contoh dia. Contoh. So, Yuyu boleh cuba juga ya. Okey. Kalau salah cikgu tegur saya tahu. Ya, betul. Okey. Yuyu akan melukis. Cikgu, saya mula dari sini ya. Ya, betul. Okey.
Oh mudah je. Jadi maksudnya kalau Ya, Kak Yuyu sangat-sangat. pun boleh menggunakan dengan mudah, Ya. maksudnya murid-murid pun mesti boleh buat kan cikgu kan? Betul, boleh. Semua orang boleh buat. Senang sangat. Memang istimewa betul. Ini adalah satu kaedah lah. Cikgu. Kaedah alternatif yang saya gunakan untuk pelajar-pelajar Pendidikan khas. pendidikan khas. Namun cikgu lazimnya daripada pengalaman cikgu sendiri, ada tak pelajar yang mempunyai kemampuan luar biasa yang boleh melukis tanpa menggunakan pembaris? Ada juga, ada. Cuma untuk cepat guna pensel ni. Guna pembaris ni lah. Okey. Yuyu dah siap lukis satu. Okey. Cantik tak? Sangat cantik. Okey. Yang kedua ya? Yang kedua. Adakah perlu di bawah sikit ataupun bersebelahan pun boleh? Terpulang kreativiti Masing-masing ya? Okey. Saya ke bawahkan sedikit dan saya cuba melukis corak yang kedua cikgu. Jadi cikgu, katakanlah pelajar itu minat kepada warna dan memilih untuk tidak menggunakan pensel 2B. Boleh ke cikgu? Ataupun tidak digalakkan? Maksudnya macam mana? Boleh ulang balik? Katakanlah pelajar itu, dia minat pada warna cikgu, pelajar Okey. pendidikan khas. Dia kata, cikgu, saya nak melukis menggunakan pensel warna pink. Adakah boleh atau tidak digalakkan? Tidak digalakkan. Sebab untuk pertama kali, langkah pertama kita kena guna pensel dulu. Okey. Dah siap. sangat-sangat. Jom kita kongsikan dengan murid-murid hasil lakaran kita, karya kita. Nampak tak ni? Maksudnya kita dah lukiskan bahagian depan dan juga kita dah lukiskan bahagian belakang. Maksudnya lakaran ini melibatkan dua bahagian sebagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Supardi sebentar tadi. Jadi cikgu dah siap melakar. Apakah langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya kita akan melakar seluar dia. Okey, ambil yang berbentuk seluar ni, kemudian kita akan tekaplah di sini. Juga menggunakan pensel yang sama ya? Okey. Dan jika kita melihat di image tu, di bahagian bawah tu, dia kembang tau. Okey, jadi kita boleh kembangkan seluar ni. Maksudnya tidak perlu mengikut pembaris tu yang lebih tirus. Ini sebagai hanya panduan kita. Panduan saja. So jadi kita boleh kembangkan bahagian bawah tu seluar palazzo ni lah. Okey. Dan sekarang macam ni lah. Kita buat untuk hadapan depan dan belakang dengan juga. belakang. Okey. Okey. Begitu ya? Ya. Katakanlah Yuyu nak buat labuh. Yuyu cuba Boleh Yuyu boleh. pinjam pembaris Boleh, cikgu? boleh. Okey, Yuyu nak Okey, cuba kita bagi tu. buat palazzo yang lebih labuh. Lazimnya wanita-wanita yang mempunyai ketinggian yang mungkin melebihi 160 cm Betul. memerlukan seluar yang lebih labuh dan juga muslimah lah khususnya. Yes. Mereka tidak mahu seluar itu singkat dan betul. menampakkan aurat Betul. mereka. Jadi Yuyu cuba ya cikgu. Kalau salah cikgu tegur ya. Boleh. Okey. Sebagai panduan, Yuyu juga menggunakan pembaris yang disediakan oleh Cikgu Supardi pada hari ini. Okey, Yuyu akan cuba melukis. Okey, di sini pinggangnya dan ini sebagai panduan. Sebagai panduan. Dan Yuyu cuba tambah agar ia menjadi labuh, cikgu. Okey, lebih labuh. Begini boleh, cikgu? Boleh sangat-sangat. Cantik sangat-sangat. Terima kasih cikgu. Saya perlu juga buat di sebelah sini ya? Ya. Okey. Untuk Saya bahagian akan buat di sebelah sini belakang. pula, di bahagian belakang. Okey. Sama juga kalau cikgu buat yang bersaiz lebih senting, Yuyu akan lakarkan untuk seluar palazzo yang bersaiz lebih labuh. Lebih labuh. Cukup di pergelangan kaki ni, di keting kaki ni. Ini adalah hasilnya. Nampak tak? Ini hasilnya. Itu hasil yang dilakar Cikgu Supardi. Nampaknya Yuyu lagi cantik. Ya ke cikgu? Belakang. Lulus? Lulus. Okey. Bersyukurlah lulus macam ni. Kena chop ni cikgu. Okey, kena berapa chop. chop boleh dapat dengan lukisan Yuyu ni, lakaran ini? Okey, 1 chop cikgu bagi. Okey, nah cikgu. Cikgu chopkan. Okey. Okey, nah. Okey, so saya bagi Yuyu 1 chop.
Okey, wonderful. Thank you Cikgu. Terima kasih banyak. Dah dapat satu chop dah Kak Yuyu. Lulus untuk lakaran kali ini. Terima kasih banyak Cikgu ajar Yuyu. Okey, seterusnya apakah langkah yang perlu diambil? Okey, langkah yang seterusnya kita akan melakar dia punya baju. Okey, untuk baju dan untuk baju pun ada dia punya pembaris khas. So kita hanya tekap saja. Kita buatlah. Okey. Kat bahu, kat sini. Okey. Okey dah. Okey. Dan kita buat lengan dia. Okey, lengan. Cikgu, bila kita melakarkan Cikgu, kita nampak ada bahagian hadapan dan belakang tetapi hampir sama. Macam mana nanti murid nak bezakan yang mana depan, mana belakang? Okey, beza dia contohnya macam leher. Yang kat depan contohnya kita buat leher bentuk V. Contohnya bentuk V. Kalau belakang tu dia akan jadi macam pendek leher sikit. bulat seperti biasa. Ya. Yang depan dia akan jadi bentuk V lah. Okey. Itu beza dia. Dengan ataupun berdasarkan zip. Mungkin dia menggunakan zip di belakang baju tu. Kan? So Baik. belakang saja ada zip, belakang depan tak ada zip. Ya, Okey. okey. Jadi di bahagian belakang pula ya. Okey. Kita lukislah. Mudah sebenarnya bila dah ada pembaris ni kan? Ya, betul. Kalau tak kita kena Pelajar-pelajar lakar pun akan sendiri. jadi memudahkan bukan semualah siapa-siapa pun boleh guna benda ni. Okey. Baik, cikgu dah siap melakarkan. Yuyu akan cuba pula untuk melakarkan bahagian badan. Kalau cikgu buat lengan pendek, Yuyu buat lengan panjang. Ya. Itu dia. Baik. Okey. Yuyu buat lengan panjang. Okey. Ikut kreativiti masing-masing lah kan untuk baju tu. Sebabnya kita fokus kita hari ini adalah seluar palazzo tu. Ya. So untuk baju Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okey, cikgu, lulus atau tidak? Okey, lulus. Lulus. dapat Kali lagi. ni Yuyu nak chop sendiri pula Okey, cikgu. boleh. Lulus berapa chop dapat ni? 1. Oh, tambah lagi satu. Tambah lagi Alhamdulillah. satu. Terima Okey, kasih Cikgu Supardi. Okey. Wonderful lagi. Baik cikgu, kalau kita tengok langkah seterusnya selepas kita sudah melukis seluar dan bajunya, apa yang perlu kita lakukan? Okey, lepas tu kita akan buat dia punya macam rambut lah. Lukis saja je lah. Rambut kita boleh tambah rambut, kita boleh tambah dia punya Mata. kalau tak mau tambah mata pun tak apa. Tapi yang penting rambut dia. Sekadar mencantikkan. Ya, betul. Tambah kasut, macam itulah. Cantik betul. Cikgu, Ya. apa fungsi pen hitam yang cikgu tunjukkan sebentar tadi? Okey. Apa yang kita nak lakukan dengan pen hitam ni? Okey, setelah kita habis melakar ni, kita akan pilihlah sama ada pen hitam yang bersaiz 1.0 ataupun 0.8, kita akan lakar. Ikut balik. Okey, Lepas tu jom. baru kita padam. Baik, kita buat sama-sama. Ya, betul. Ada. Inilah fungsinya. Maksudnya kita dah muktamadkan lakaran kita. Betul. Kita ambil pen ini dan ikut balik lukisan ini. Baik. So, Dah memudahkan. Betul tak, Yuyu? memudahkan. Betul lah cikgu. Kalau kita lukis sendiri dari awal, susah sebenarnya. Tapi bila cikgu dah ajar guna pembaris ni, Yuyu pun kena belilah. Buka atas talian. Okey. Malam ni Yuyu boleh buat sendiri. Yuyu percaya Yuyu boleh menjahit sendiri. Dah pandai melukis, mestilah pandai menjahit. Tak sabar saya nak melukis. So kita Siapkan akan lakaran ni. Betul lah cikgu. Kalau kita dah padam nanti seolah-olah tidak pernah ada lakaran asal kan? betul. Seperti macam natural saja. Wow. Cikgu. Dah macam fashion designer dah Yuyu. Laju sangat cikgu Yuyu. Tahniah sangat. Okey. Cikgu nak bagi cop boleh tak? Cikgu nak bagi cop? okey. Tak minta pun Cop dia yang, bagi. Cop yang ketiga kita bagi hari ini. Lulus. Okey, lulus kan? Lulus. Ketiga. Alhamdulillah. Baik. Cikgu saya cop Okey. Cop ketiga diberikan oleh cikgu. Alhamdulillah.
Ni dia contoh. Kalau murid-murid nak tengok, saya percaya kalau Kak Yuyu dalam masa kurang 20 minit belajar dengan Cikgu Supardi mampu melukis dan melakar pakaian palazzo khususnya, murid-murid juga mampu melakukannya, Cikgu. Ya, betul. Okey, terutamanya budak-budak pendidikan khas lah kan. Ya. Okey, kita tunjuk hasil karya dan lakaran oleh Cikgu Supardi pula. Cikgu Supardi dah bersedia ke? Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Itu dia. Wah. Okey, nampaknya Yuyu lagi cantik lah daripada Ya saya. ke? Saya jadi malu dengan Yuyu. Okey. Okey. Tunjukkan di kamera, Cikgu. Itu dia karya Cikgu Supardi. Nampak tak? Berjaya ya kita? Ya. Itu dia, Cikgu. Lepas ni kita banyak lagi nak belajar macam mana cara nak mencantikkan, mewarnakannya. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM.